قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وقوله لدين الحق, yaitu akhir bagi syatar awal pada kata fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadyihi lil haqqi. Dan katanya kata musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala, dia kata lidinil haqq fa arsyadal khalqa, maka telah irsyad, maka irsyad tunjuk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa akan makhluk jin dan manusia, tunjuk bagi agama Tuhan al-haqqi subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan lidinil haqq ini i'rab nahunya muta'alliqun bi arsyada. Ja arsyada lidinil haqq. Wa maddatul irsyadi, dan maddah irsyad. Maddah ni maknanya juzuk kelimah tu lah, huruf-huruf hak susun disusun daripada huruf jadikan kelimah, seperti rasyada, ra, shin, dal. Itu panggil maddah. Juzuk-juzuk bagi suatu, juzuk-juzuk yang tersusun, daripada tersusun juzuk lah lahirkan nama satu kalimah. Arsyada kalimah fi'il madhi. Huruf-huruf dia rasyada mari daripada 3. Dia panggil maddah rasyada, maddah irsyad. Ini masdar bagi arsyada, irsyad. Itu tata'adda bil lam. Ini pergi kepada lurah. Ini nak keingat logat lah, logat demo bercakap tu. Irsyad, bila kata arsyada, arsyadahu, dia ada hujung dia bil lamin, mutaaddi ia dengan lam. Tengok fa arsyadal khalqa lidin, lin lah dia panggil, ya mutaaddi dengan lam. Muta'alliqa tata'adda bil lam kama tata'adda bi ala. Jadi dua logat. Fa arsyadal khalqa lidinil haq, lugahnya arsyada ila, berkata arsyada lahu juga arsyada ala kata juga. Baik. Wad dilalatu, dan dilalah masdar bagi dalal, tata'adda bi ala, dia mutaaddi dengan ala. Sabit dia kata man dalla 'alal khair, tak kata man dalla lil khair, tak cakaplah tu man dalla 'alal khair. Mai ingat sifat pula ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi, yang menunjuk atas, juga tu. Ni yang irsyad, tunjuk ajar, bagi. Jadi juga tu. Ni masalah lurah ni. Maka tak kala dilalah yang mutaaddi dengan ala saja, adapun irsyad mutaaddi dengan lam dan ala kedua. Lalu itulah faman fassaral irsyada bid-dilalati, maka mereka yang mentafsir ia akan irsyad tafsir dengan makna dilalah. Fa arsyada ay fadalla, siapa tafsir arsyada dengan dalla begitu, fassaral lama bi ala, tafsir ia man akallam dengan ala. Mana fadalla fa arsyadal khalqa li fadallal khalqa li ala dinil haq. Yang tafsir ni tu logat tu. Sabit tu kita nak tafsir, nak apa, nak saling pada bahasa tu kena tengok lurah dia dulu. Lepas tu makna murak tu suku pula, makna kita ambil maksud tu suku pula. Pas cakap tepat lain pula. Tu ya masalah yang payah belah tu. Sabit tu kalau kita tengok pasal-pasal kita hak orang terjemah ambil maksud saja dia panggil tidak menjadikan ilmiah lah.
baca peruk maksud beruh ambil waktu selalu. Jadi tak tahulah jadi lagu mana, mai lagu mana boleh nak pergi situ murak tu. Dia panggil luput bahasan ilmiah. Sampai kita bahasa kita uslub kita ni dia jumuh turut daripada bahasa Arab, dia tak lari daripada situlah. Dia tak lari kerana nak balaghah dia tu. Hak ni sebut dulu, sebut ke dia. Ada umum, ada khusus, makrifah, nakirah. Tu ya payah tu. Nak saling bahasa. Bukan baca peruh maksudnya begini. Kadang-kadang tanya tu awak maksud diri tu kok mana era? Selerak. Tu dia. Tengok ni arsyada di segi lughahnya ditafsirkan di mana dalla. Arsyada sendiri dia mutaaddi dengan lam, maf'ul yang kedua dia tu. Maf'ul yang mutaaddi bin nafsi, maf'ul yang pertama dia tu fa arsyadal khalqa. Tu pai mutaaddi bin nafsi. Lepas tu muta'alliq dia hak yang bertakluk dengan dia tu gapo? Lam dengan ala. Tapi kalau dalla mutaaddi dengan ala. Sebab itu kalau orang tafsir fadal fa arsyala di mana fadalla khalqa li kena tepat dengan ala dinil haq. Menunjuk atas. Dia tak kata menunjuk bagilah. Menunjuk atas. Itu depan dari segi uslub dia panggil. Faman fassara al-irsyada bid-dilalati fassara al-lama bi'ala. Waman abqal irsyada ala ma'nahu al-haqiqi. Haqiqi jatuh titik qaf. Dan mereka yang mengengkal ia akan irsyad atas maknanya yang hakiki. Maknanya yang hakiki. Maknanya yang hakiki nuh atas dulu. Mana irsyad hak dia terpesi di atas tu. Makna dia hak asalnya makna al-irsyad al-haqiqi mana tasyiruhum rasyidin, menjadikan orang tu yang dapat petunjuk. Menjadikan seorang tu yang dapat petunjuk. Tu mana irsyad hak hakiki. Kalau gitu siapa mengekalkan akan irsyad di atas maknanya yang hakiki, abqal lam, mengekal ia akan lam ala haqiqati atas asalnya. Atas hakikat juga. Mana la pakai makna milik ataupun lam liqtisas. Banyak situ pula. Fa innahu yuqalu ay fil lughati arsyadani li kaza. Arsyadani li kaza telah menjadi ia seorang akadaku yang dapat tunjuk li kaza bagi dia. Ataupun dia panggil lam mana intihak, tunjuk aja akan daku kepada dia. Wal muradu minal haqqi. Dalam saya kata maka tunjuk aja ia akan makhluk bagi ugamu hak. Hak di sini makna apa? Wal muradu minal haqqi huna ai fi kalamil musannif ni ataupun fi hadzal bait ni. Murad daripada hak di sini ialah Allah Taala. Kalau itu lidinil haq, lidinillahi Taala, bagi agama Tuhan al-haq. Supaya dalam sahih banyak guna al-haq ya guna. Yang dikanaki daripada al-haq di sini kena ke Allah Taala. Sebab li'annahu kerana bahwasanya al-haq itu ismun, satu nama min asma'ihi daripada segala namanya, nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala yang 99 itu diantaranya Al-Haq. Makna gapo Al-Haq? Wa ma'nahu, dan maknanya makna Al-Haq di mana al-mutahaqqiqu wujuduhu daiman wa abadan. Tu makna Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenar-benar adanya. Sampai dia kata makna ada yang hakiki hanya Allah Ta'ala jua. Yang lain tu bukan ada yang hakiki. Kalau itu dengan secara mudahnya yang lain ialah tak ada, semata-mata adamu mahdud. Sampai dalam tasawuf dia pakailah tu. Dalam tasawuf tu dia kata yang ada tu hanya Allah Ta'ala jua. Yang lain semua tak ada. Apa tu? Dia berkecek hakikat. Kerana hak yang ada hakikinya siapa? Tak ada selain pada Allah jua.
Betul, la ilaha maujudun haqiqatan illallah. Tidak ada Tuhan yang ada secara hakiki, tak ada, melainkan hanya Allah jua. Tu makna al-haq, Tuhan al-haq, Tuhan al-mutahaqqiqi wujuduhu, fa'il mutahaqqiq. Iaitu Tuhan yang mesti, yang sungguh adanya. Ada pun yang lain bukan sungguh sekali. Daiman, daiman selama-lama. Dan boleh diartikan sedia. Daiman wa abadan, selama-lama dan berkekalan. Nanti boleh jadi lain. Ataupun daiman yang berpanjangan, wa abadan dan berkekalan. Dengan makna bihaitsu sekiranya la yasbiquhu adamun, itu nak taswi makna mutahaqqiq wujuduhu daiman wa abadan. Sekiranya tidak mendahului akannya, akan wujudahu ta'ala oleh adam, ada Allah tidak mendahulukan oleh tiada. Atau kata sedia, atau kata sedia, tidak ada mula. Wala yalhaquhu adamun, dan tidak menghubungi akannya, akan wujudihi ta'ala oleh adam. Hanya paling kekal. Adapun ada kita mendahului akannya oleh tak ada. Tengok kalau kita umur 20, orang dak kecek baris 20 tahun lebih, kita kata pun tak ada lagi masa tu. Dia kata kita ni mendahului akannya oleh tak ada. Kita umur 30, orang dak kecek cerita berlaku zaman 30 tahun lebih dulu. Kata pun tak ada lagi masa tu. Tu dia. Tu. Kalau orang kecek baris ada ke depan pula. Kata no, orang kecek baris 100 tahun ke depan. Ada kedak dengan umur kita ni. Tu. Tak ada dah dengan umur kita. Bila ni? 100 tahun lagi. Ke depan 100 tahun lagi, dan modok jakar kata 100 tahun lagi tu. Nak berlaku begitu. Kita tak ada dah. Lah ni umur berapa dah ni? 40 dah ni, 100 lagi 140. Tak ada dah nak kita umur 100 tu pun nak siapa kedak. 70 nak siapa kedak. Dia ada gitu. Bermakna kata tak ada syak lagi. Sabit tu kata ada kita makhluk dia panggil jaizal wujud. Ada yang harus saja. Bila ada yang harus, nak boleh ada, dulunya tak ada, lepas tu akan tak ada, sekarang terima tak ada. Atau panggil ada lagu tu bukan hakiki. Sabit tu ahli sufi pakai nafi lalu. Tak ada. Lain pada Allah Ta'ala tak ada. Tu dia pandai cara hakikat dia panggil fana. Yang lain tak ada, diri sendiri pun tak ada. Yang ada ialah Allah jua. Yang ada ialah Allah jua. Maka orang tak erti dengan hakikat, dia kata dia ni sesak dah, dia ni kecek silap dah. Apa? Orang kata yang ada hanya Allah. Apa tu SD tu siapa? Kawan ni siapa? Dia tak erti, dia kecek hakikat. Kalau dia berhenti hakikat, dia kata kena dah dia kecek tu. Apa orang lain keliru, dia tolong menerai boleh. Jangan dia kata apa, kena dah dia kata tu. Kita lah tak fahamnya. Kalau kita dengar pandai tak apa. Kita dengar pandai tak apa. Kita dengar tak pandai, kita baca sesak ke orang. Orang kata kena, kita tak faham. Kita hukum orang sesak. Walau tak tahulah siapa sesak. Sebab tu kita kena berhenti dengar. Tu dia. Sekalipun kita nak wayak tak pandai, tapi reti dengar tak apa dah. Ni nak wayak pun tak pandai, dengar pun tak reti. Bawa dengar tak reti, hukum orang pula dah. Dia tepat jadi tu. Oleh yang demikian, pakat-pakat jaga. Balik orang yang pandai pula, nak waktu baik kelimah yang mengeliru tu kena jaga. Sebab tu dia haram kita waktu baik ke perkataan yang mengelirukan. Kalau kita waktu baik perkataan yang mengeliru, wajib atas kita huraikan. Jangan tinggal dengan keadaan yang keliru gitu. Tengok sepuluh berlaku tempat kita nampak waktu baik perkataan keliru. Faham orang keliru, kita tak hurai. Nak hurai anak kita sendiri pun dah bawa waktu juga. Tu selera lalu. Selera selalu. Ambil ayat mari, ambil hadis mari buat berkecek, pas kita turut kok kita nak kok zahir, selera selalu. Tu dia. Sabit itulah. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya ilmu itu nak dapat sempurna manfaatnya, nak jadi nur, kena kita berguru dengan guru yang mursyid. Kalau tidak, harulah. Keharuan berlaku.
idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila disandarkan sesuatu urusan kepada tuan bukan ahlinya, maka fantadhiris saah, tunggu kiamat berlaku. Berlaku. Paling kurang kata kiamat belah. Allah di kampung buat juga kiamat belah. Kiamat dah. Apa tu? Omong kata gitu, aku kata gini, hok ni kata ono sesak ni kata juga kiamat. Tu kiamat muqaddimah, bukan kiamat hakiki. Kiamat, kampung kawan kiamat lah ni. Kiamat. Apa dah? Kiamat tu. Duk kiamat belah dah. Duk kiamat belah dah. Tak kala masuk fahaman, tak kala masuk pegangnya. Ya, yang lain daripada jalan sunnah jadi kiamat lah dah. Kiamat jadi muqaddimah kiamat. Dipaham tak? Nah, hari ni kiamat sudah berlaku. Tu kalau kata gitu, tak faham sudah. Kiamat dah lah ni. Duk kiamat dah lah ni. Tengah-tengah kampung duk kiamat dah lah ni. Apa tu? Kiamat mana muqaddimah. Dah jadi perpecahan tu kiamat dah. Tu dia hakikat. Kalau gitu setengah pada nama Allah Ta'ala, nama Al-Haq, Tuhan Al-Haq, Al-Malikul Haqqul Mubin. Setengah pada nama Tuhan Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin. Tu dia. Apa makna Al-Haq? Makna Al-Mutahaqqiqu wujuduhu. Faham situ sah. Makna Tuhan Al-Haq, Tuhan yang sebenar-benar adanya, Tuhan yang hakiki adanya. Yang lain pada Tuhan semua tu tak ada pada hakikat. Tak ada pada hakikat. Ada hanya majaz saja. Bihaitsu la yasbiquhu adamun. Taswirnya atau taswir bagi al-mutahaqqiqu wujuduh ilah, dengan sekira tidak mendahului akan wujudahu ta'ala tu oleh adam. Dikatakan kekal, qadim, wala yalhaquhu adamun, dan tidak menghubungi akan wujud Allah tu oleh ketiadaan. Yang dikatakan kekal, al-baqi, Tuhan yang kekal. Habis wa yasihu, kalau gitu lidinil haq, lidinillahil haqqi ta'ala. Maknanya Nabi mengajak ke makhluk, mengajak ke mana? Kepada agama Tuhan, agama Allah al-haqqi ta'ala. Mana gitu. Salagi wa yasihhu ayyurada bil haqqi huna. Dasah boleh juga bahawa dikehendaki dimurakkan dengan al-haqqi huna fi kalamil musannaf ni, boleh juga hak dengan makna ma tabaqahul waqi'un. Mana tu yang sebenar. Barang yang muafakat akhirnya oleh waqi', oleh diri perkara. Supaya kita kata kita royak sesuatu perkara pun begitulah. Itu panggil barang yang muafakat akhirnya oleh waqi'. Boleh juga kalau itu dinil haq, agama yang sebenar. Agama yang sebenar. Baik. Kalau kita pakai al-haqqi itu kena ke nama Tuhan, maka idafat dini kepada al-haqqi panggil idafat apa? Juga tu pula. Ya tengok kok ya bercara. Sabit tahqiq sungguh. Ngaji nak tahqiq sungguh ilmu. Tu dia. Bila kata agama bagi Tuhan al-haq, maka idafat panggil idafat apa? Kata dia wa idafatud dini lil haqqi, dan bermula idafat lafaz din kepada al-haqqi. Tu idafat ni ini guna dalam istilah nahwu lah tu. Kalau asal orang idafat mana sandar ke perkataan, kita kecek sandar. Agama bagi Tuhan al-haq, sandarlah tu. Sandar agama kepada Tuhan al-haq. Dia panggil idafat apa belah tu? Wa idafatud dini lil haqqi 'alal awwali atah yabtamu. Apa yabtamu? Atah annal murada minal haqq Allah Taala. Tu yabtamu. Adalah ya ala ma'na lam, idafat mana la. Makna mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan makhluk kepada agama tu agama hak siapa? Agama bagi Tuhan. Agama ialah milik punya bagi Tuhan. Tu dia. Maka makna la lil pakai makna lam lil milik, lil ikhtisas, istiqaq. Dia pecah kat pula tu. Ya ada pula beza di situ.
wa 'ala tsani atafan 'ala al-awwali wa idafatu ad-din lil haqqi 'ala tsani. Kalau kita berlaku atas makna yang kedua, al-haqqi dengan makna ma tabaqahul waqi'. Waqi' makna yang sebenar, apa namanya hak makna yang sebenar kita. Hak yang sebenar. Maka kalau pakai al-haqq makna yang sebenar, tu idafat dini kepada al-haqqi dia panggil lil bayan. Idafat lil bayan, apa dah? Apa maknanya? Ai lidinin huwal ahkamul haqqatu. Tak kali saling jadi jamak tu main tak nih lah. Kalau kata gini tak terlari sangat. Lidinin huwal haqq huwal hukmul haqq. Ataupun dengan kata lidinin huwal haqqu. Tapi tak nampak makna din pula. Nak panggil itu pak dibayar kerana din tu ke apa? Kena ke segala hukum. Lepas tu lidinin huwa ajak kepada agama. Agama tu apa? Huwa ialah agama tu kena ke al-haq, yani kena ke al-ahkamul haqqatu. Kerana agama kena ke hukum. Ajak kepada agama ialah hukum yang sebenar. Gitu tu. Ya tengok. Tu satu ibarat. Habis tu kita nak kata maksud berah kali tak boleh. Ya satu-satu kecek ni banyak ihtimal. Apa dalam Quran hadis lagu tu ayat tu kan main makna dia banyak ana. Tu dia. Apa kita dah biasa bahasa tu dah. Ya bahasa tu. Apa tu? Tak minat dengan kita. Nak minat kerana muka payah. Kalau kata tak minat, benarnya tak erti. Tapi kata tak minat kawan, bukan tak minat, tak apa kawan. Dia nak tukar situ bi jamrap. Tidak jadi tak jamrap, tak minat. Jadi sebab tak minat, mai soncai. Tak betul-betul mai kau cai. Itu dia nak tukar itu. Dia tak masuk ke hati itulah. Baik, itulah sebenarnya orang faham dalam lurah kita uslub Quran hadis ni jazuk, dia boleh dengan zauq. Tu bahasa tak habis-habis itu. Kau mengaji kau banyak, berasa kau tak ada, mengaji banyak, berasa kau tak cukup. Tu cara. Kalau berasa kata pawai ni pada dah, jahil dah tu kata dia. Fa huwa ayatu jahlihi. Siapa berasa terkania dengan ilmu dia dapat, itulah tanda kejahilannya, kerana ilmu Allah tak habis macam laut yang tidak ada pantai. Data kita kata kawan pada dah, cop dah, tamak dah cukup. Jahilnya berat. Tu dia. Habis itulah tengok jalannya dia tu lidinul haq. Boleh dipakaikan al-haq di mana Allah Taala, mana agama hak Tuhan. Agama hak Tuhan, iaitu agama Islam. Maka Nabi SAW tunjuk ke makhluk kau tu, tunjuk pergi kepada agama hak Tuhan. Gitu tu. Satu lagi, tunjuk akan makhluk tu kepada agama yang ialah hukum-hukum yang sebenar. Gitu tu pula. Itu dia. Habis. Qauluhu, katanya musannif pula bisayfihi. Nak syarah situ pula dah. Nak syarah betul bisayfihi. Yuhtamalu ayyakuna muta'alliqan bihali. Diihtimalkan bahawa ada ia qauluhu bisayfihi dengan pedangnya, ada dengan pedangnya. Dia kata bertakluk ia, ihtimal bahawa ada ia qauluhu tu yang bertakluk dengan hal. Mana? Hal yang mahzufatin, hal yang dibuang jadi hazafkan. Ia ada pada kira-kira bila takdir dah. Dengan hal yang dihazafkan. Min fa'ili, tu. Daripada fa'il. Min fa'ili arsyada. Min fa'ili arsyada. Takluk dengan sesuatu yang mahzuf. Mahzuf tu jadi tapi kecek kau ni. Bertakluk dengan yang mahzuf. Ya pusing kau tu. Ada setengah keceknya bertakluk dengan sesuatu yang mahzuf. Mahzuf tu jadi hal daripada fa'il. Dia kecek itu. Sini kecek yang bertakluk dengan yang dihazafkan. Dari. Jadi min takluk pada hal ni. Daripada fa'ili arsyada. Surahlah ana. Ai arsyadal khalqa lidinil haqqi fi hali kaunihi mutalabbisan bisayfihi. Surahlah tu.
Tuhan Nabi yang menunjuk ia akan makhluk, yakni jin manusia, kepada agama Tuhan, agama hak Tuhan Al-Haq Ta'ala, hal keadaan ia. Nah hal itu pada domain mustati arsyada tu kan nak kidai pada fa'il arsyada. Kalau itu kita sorah sikit lagi lah, min fa'ili arsyada ayil mustatiri. Fa'il ayil mustatiri ataupun ayil dhamiril mustatiri, ataupun nak kata gini, min fa'ili arsyada ayil ladzi huwa dhamirum mustatirun raji'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi bisayfihi takluk dengan suatu yang mahzuh. Mahzuh tu jadi ha. Ha pada mana? Ha daripada fa'il arsyada. Fa'il arsyada tu allazi huwa dhamirum mustatirun, dhamir mustatir yang kembali pada nabi. Tengok, fa arsyada maka menunjuk ia. Ia siapa? Nabi. Tu fa'il. Akan makhluk menunjuk pada agama bagi Tuhan yang hak. Hal keadaan ia. Itu dia. Fi hali kauni, kata oi fi tak apa, hala kaunihi, tapi tak ada fi hali. Padahal keadaannya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalabbisan bisayfi, yang bersepakat ia dengan pedangnya. Sabit tu tengok kita mengaji fiqh, ketika baca khutbah tu sunat apa? Sunat pegang pedang. Nak rakyat kata agama tu berdiri atas pedang. Pada asal Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia diizinkan kan jihad dengan pedang, maka dia baca khutbah pegang pedang. Pegang pedang. Tak salah. Kalau tak ada pedang digantikan dengan tongkat. Tu hal fiqh sebut baca khutbah nah. Sini kata fa arsyadal khalqali dinil haqqi bi sayfihi. Itu dia. Hala fi hali kaunihi kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam mutalabbisan bi sayfihi, itu huraian bi sayfihi ta'alluq dengan suatu mahzuf. Mana mahzuf? Mutalabbisan hak gede tu. Mutalabbisan yang bersepakat ia dengan pedangnya. Tawat gede gini. Hala kaunihi. Nak hala boleh, hali boleh. Kan turut sini halilah, fi hali dia kata. Yani fa arsyadal khalqa lidinil haqqi fi hali kaunihi mulji'an lahum bisayfihi. Boleh juga dia gitu bang. Hal keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulji'an, ilja' mana menumpu ia akan mereka itu dengan pedangnya. Kamu kena beriman. Tak mau beriman ni. Tu masa mana tu? Masa di Madinah dah. Kerana masa beri peluang secara royak saja, cara menerai saja, cara mendatangkan nas saja, lama. 3-14 tahun. 3-14 tahun dah. Cukup terai, cukup dengan dalil yang jelas nyata lebih pada matahari cerahnya. Bahkan tubuh sendiri, tubuh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tu cukup cahaya dah, yang menjadi dalil dan contoh tauladan bagi umat, yang menunjuk atas sebenar apa yang dia kata. Dia tak say lagi. Noh hak mana lagi? Ni. Tu lah. Tu jatuh mari dengan pedang tu. Masa pas pula janji, mu jangan ganggu, tak say berimeh tak apa. Tak say berimeh nak lah mana jangan ganggu. Jangan ganggu. Ganggu juga. Tu dia. Yahudi Bani Nadir. Janji jangan ganggu. Nya ganggu juga yang masuk campur dengan Quraisy. Nabi kata murah janji. Maaf terlupa. Terlupa tak apa. Maaf. Berlaku perang Khandaq yang masuk campur pula dah. Terlupa ke apa lagu ni? Hak tu Allah Taala perintah suruh likung kota Bani Quraidah. Menyerah kalah. Lepas tu Bani Nadir pula gilikung pula dah. Akhir kena halau keluar daripada negeri Bani Nadir. Tu dia Allah Taala cerita di dalam Quran tu. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Yang sampai akhir lagi. Tu dia. Kalau kita kira-kira mari, sungguhlah
agama Islam masa Nabi SAW akhir-akhir itu berperang. Kerana apakah dia perang? Kerana mereka ganggu dia. Tengok tu masa dun Mekah dia menawak karuk ke dia, dak buat gapo, dia tak ada apa. Sobah macam pas dia dak semaya dia mau pegang tai uta dah. Jawab mana? Dia tak ada buat kan. Apa pasal kau dak semaya dia pegang tai uta? Sekat tak ikut tak boleh lagi. Dia pegang tai uta dah dia dah. Lepas cuba tengok balik mana karuk. Tu pada asalnya. Dia pegang tai uta. Pas satu kali Nabi duduk di masjid, bawa batu gigi ni nak atas dia, tapi bagi dekat tak nampak. Nabi dah cakap ni tak nampak. Siapa dah buat karu ke dia? Dia dah buat karu ke? Dah, dia dah ajak suruh berimeh. Dia royak tauhid, royak Allah Taala, Tuhan ya as-sajada semua lain. Murih ke dia. Pas dia royak, dia ada alasan tengok dalil. Nak cara tengok belah bulan, ya belah bulan atas langit. Pas apa dia boleh buatlah tu. Dia pusing kata sihir. Ayat tengok. Tak apa lagi. Amak dia likung nak bunuh dia. Tengok tu, dia buat macam-macam ke dia. Dia pergi menyeru dia tu, pegang berdarah kaki-kaki berjalan atas lipat tu bunyi kocek darah. Dia tak apa, sabar. Nabi kata mu tak marah kat aku tu, aku tak apa, aku tak heran dia menawak anak aku buatlah. Asal mu tak marah kat aku ya. Tengok dia. 13 tahun pindah hidup Madinah nah. Turut pergi nak gomong lagi. Ya tengok. Dia buat apa lagi? Umirtu an uqatilan nas. Padahal kita ambil di hujung lah. Jadi ambil di hujung kata selain jangan kena tengok dulu sebab apa boleh sampai situ. Supaya kita tak lawan orang. Kita duduk kampung tak lawan orang jauh budak lagi misalnya. Tak biasa duk curi barang orang. Kita buat kata. Tak biasa duk apa hak mengarut tu boleh jadi. Biasa curi ayatnya hatta ada mau. Belalah kita tahu tu. Tebuh kata hak juru. Pati yang ngaji-ngaji boleh. Ngaji boleh klik dak royak kalau sah. Ada mau pegang nak tak balasah misalnya. Balah dianya. Ngaji klik royak patah dua. Hamak demo misalnya. Dialah dianya. Tak lawan orang pada teruk lajar. Itu ke? Tu dia. Tak klik ngaji yang sekah kepala, klik yang sikar yang sekak. Tu dia lama ke tu dia. Faham? Ini asal cerita. Kalau itu inilah dia yang musannaf kata fa arsyada khalqalidi lil haqqi bi sayfihi. Sampai situ pegang 14 tahun nak sampai situ. Itu dia. Jadi kita nak ambil di sini nak lipat klik mari tak bolehlah bagaimana orang yang nak mencela ke agama tu dia kata tengok gini tak boleh tengok situ nak tengok di humbi gisuk. Balik mana wa ona dulu. Yang panggil. Itu dia. Lepas tu kita kena faham dalam agama kita dia atur cara Allah Taala ajar, cara bertolak asur, sekuasa-kuasa Allah Taala dia nak buat langit bumi makhluk dengan sekaligus serentak dia boleh buat, tapi dia buat masa 6 hari nak ajar hamba dia. Demikian juga Nabi SAW, mana-mana Nabi pun umumnya alaihissalatu wassalam tengok masa dia berdakwah, dia mengajak, dia menyuruh, dia buat dia kaum lak dia dulu, tunggu masa bagi. Bila Tuhan izin tengok Tuhan buat sendiri. Fazarni wa man khalaqtu wahida. Muhammad mulak aku tak ada ngamu aku sendiri. Tu dia. Tu dia kerja Tuhan dia kau tengok dia kau jadi lagi. Tu dia. Baik. Itu maknanya bisaifihi dua surahnya. Dua tafsiran bagi kata hal tu. Satu tafsir dengan mutalabbisan bisaifihi ataupun mulji'an lahum bisaifihi. Tu tafsir bagi hak kata bisaifihi ta'alluq mahzuf jadi hal. Li'anna al-irsyada wad-dilalata, kerana bahawa menunjuk tu apa boleh kena ta'alluq mahzuf jadi hal. Kalau kita ta'alluq selalu dengan arsyada, kita kata macam mana maknanya? Kerana begini dia kata. Li'annal irsyada, kerana menjadikan seorang tu dapat petunjuk tu makna sah. Wad-dilalata, dan menunjuk. Kalau irsyad tu wad-dilalah atau tafsir maknanya panggil atas tafsir. Kalau senang atas tafsir. Kerana bahawa menunjuk, tunjuk ajar tu laisa bisayfi. Menunjuk tu bukan dengan pedang sampai nak takluk situ betul tak boleh. Fa arsyada bisayfihi, takluk situ betul. Tunjuk dengan pedang bukan tunjuk dengan pedang. Tu dia. Hatta takunal ba'u lita'liyati, sehingga
jadilah ba itu litak dia. Nak pakai ba litak dia takluk pada arsyada tak boleh. Jadi bubuh kata tunjuk dengan pedang. Mengajar dengan pedang. Mana pula mengajar dengan pedang? Apa? Bal bil lisan qat'an. Bahkan mengajar dengan lidah, bukan mengajar dengan pedang. Tu jalan. Sebab tu nak takluk tu tak boleh. Mengajar dengan lidah pada royak ni. Mengajar dengan lidah, bukan mengajar dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kata dia wa hadza iza, jatuh titik. Wa hadza, dua tu jatuh titik kedua. Wa hadza iza ju'ila arsyada bi makna dalla. Ini ni tengok dulu. Apabila dimenjadikan arsyada itu dengan makna dalla, makna hak tafsir, bukan makna asli bagi arsyada. Balah itulah ba pada bisaifihi kena takluk pada suatu mahzuf jadi hal. Kalau ini apabila dijadikan arsyada dengan makna dalla. Adapun tengok je lagi. Amma iza ju'ila bi makna sayyarahum rasyidin. Adapun apabila dimejadikannya akan arsyada itu dimejadikan dengan makna sayyarahum rasyidin. Ini makna asli ni. Maknanya asli ni, maknanya hakiki ni. Bi makna sayyarahum rasyidin, yakni makna al-hakiki dia panggil. Ala annal murada bil khalqi, apa lagi atas bahasa yang dikehendaki dengan makhluk tu ialah ummatul ijabati. Payah sungguh dia. Payah apa tepuh pergi nak ana. Jadi khalqa tu pula, dia tafsir dulu macam mana? Makhluk tu umum, muraknya at-taqalan, dua yang menanggung keberatan, dua yang berat, dua yang keberatan. Apa? Jin manusia. Pas jin manusia tu umum lagi. Umum mana? Ada yang kufur, ada yang beriman. Pecah dua lagi. Maka yang kufur yang beriman tu panggil apa? Ummatud da'wah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh tu umat Nabi Muhammad. Sekalipun ada orang tak mengaku kata kami bukan umat Muhammad. Muhammad hanya untuk orang Arab saja. Macam-macam katalah. Pada wakilnya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Tidak kami latih engkau, kami suruh kau jadi Rasul Muhammad melainkan seluruh manusia. Tak kira yang berkulit apa saja, bahasa apa saja, keturunan mana saja, semua umat Nabi Muhammad. Umat apa? Ummatud da'wah dia panggil. Kemudian di kalangan umat dan mana umat yang telah sampai seruan kepadanya. Maka bila sampai seru, ada yang terima, ada yang tak terima. Yang terima tu panggil ijabah. Tu umat yang beriman. Kalau gitu orang mukmin semua ummatul ijabah. Orang yang tak beriman dia panggil ummatud da'wah saja. Kita ni ummatud da'wah wal ijabah, tapi potong panjang sangat pakai ambil beza. Ummatud da'wah muraknya umum, ummatul ijabah khas dengan orang mukmin, jin mukmin saja. Kalau gitu fa arsyadal khalqa. Khalqa makhluk, yakni jin manusia. Kita kata murak manusia, jin manusia yang beriman, atau ummatul ijabah dia panggil. Kalau dijadikan arsyada dengan mana sayyarahum rasyidi, menjadi ia nabi akan makhluk, akan manusia tu yang dapat tunjuk atas dikehendaki makhluk situ ummatul ijabah, mana umat yang beriman. Fal ba'u lisababiyyati, maka bos itu kena pakai bos lisababiyah. Kau tu pula pakai bos lisababiyah. Ada pasal ni pakai ba tu, pakai ba apa tu? Ba litak dia nak kita takluk pada arsyada tak boleh, kena takluk dengan suatu mahzuf. Tu dia. Maka pakai ba sababiyah pula. Pak tu katalah ana fa arsyada, maka menjadi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makhluk, yakni akan umat yang beriman, menjadi ia akan mereka itu dapat petunjuk lidinil haq, bagi agama Tuhan al-haq, dengan sebab pedang. Pakai sababiyah berada. Bisababihi, bisababi sayfihi. Ke mana? Wa idafatu sayfin lidhamir, dan mula idafah pedang kepada dhamir. Dhamir mana?
Dhamir tu lidhami ay raji'in ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil idhafah tu li adna mulabasah. Apa? Li annal murada bis sayfi di situ as-sayful ladzi jaa bi masyru'iyyati muqatalati a'da'illahi bihi. Oh, payah ni. Ya hurai sungguh. Pedang yang datang ia hal keadaannya yang disyarakkan dan memerangi segala seteru Allah bihi muqatalah bihi bisayf. Dia payah mula basah yang bersepakai. Bersepakai situ tak kiralah sawa'un kana biyadihi, sama saja adalah ia as-sayful ladzi jaa biyadihi, di tangan dia sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun biyadi man tabi'ahu, ataupun dengan tangan mereka yang mengikut ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ila yaumil qiyamati, dan jikalau hingga kepada hari kiamat sekalipun. Apa pedai mari mana lagi? Tengok zaman sekarang orang duk perang tidak dengan pedai dah. Gano tu. Kata pula wal muradu bis sayfi di sini alatul jihad. Yo tu pula. Dia panggil itlaq khas, muradnya umum. Kalau itu murad dengan sayf di situ bukan pedang yang maklum ndak. Maksudnya alatul jihad. Jihad mana kita lah. Alat perang allati yubahu qitalul harbiyyin biha. Yang diharuskan memerangi harbiyin dengannya, dengan alatul jihadillati hatta al-hijarati, sehingga batu pun masuk. Maksudnya kata saif juga. Supaya saif nu, supaya saif dalam hadis idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Tu takut apabila bertemu dua orang yang Islam, sama-sama orang Islam, bertemu dengan pedang kedua-duanya. Mana perang? Ni orang abdah, ni pedang perang, gomo dua tu. Mati seorang mana-mana, saya katakan. Maka yang membunuh dan yang kena bunuh neraka kedua-dua. Allah. Kok mana neraka kedua? Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, yang bunuh neraka kami tak ada musykil. Kami musykil yang kena bunuh neraka juga. Pasal apa? Seolah-olah pada Zuhair dua kali nyanyo, dia kena bunuh sekali nyanyo, neraka pula nyanyo pula. Hak yang bunuh tu neraka, nampaklah kata muka dia bunuh. Hak ni kena bunuh neraka pula ni kok mana? Nabi SAW jawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Kerana yang kena bunuh tu lobo hatinya, azam bulat hati nak bunuh kawan tu, tapi dia kena ke kawan dulu, dia mati. Orang pai mati dia atas azam nak bunuh secara zalim. Allah, azam nak bunuh secara zalim tu salah dah, apa lagi bunuh sungguh. Na'udzubillahi min zalik. Ni tak faham. Kalau tu safe di situ. Kalau kata, kalau tangan bedek, tak ada maksud dengan safe. Nabi katanya apabila bertemu dengan bedek, murak bedek lah ni. Dia hambat itulah Allah. Ni mana katanya azam bunuh secara zalim tu tak boleh dah. Apa lagi bunuh? Tengok Islam mengajar. Wal murad bisayf di sini alatul jihad allati yubahu qitalul harbiyyin biha hatta al hijarati, hingga sampai batu pun dia panggil kata masalah saif juga murad di sini. Tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, faqad rama, maka sungguh telah lontar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajari, dengan batu. Bila? Fi yaumi Uhudin. Pada hari perperangan Uhud. Yaumi Uhudin, dan baca yaumi Ahadin, hari Ahad. Mana? Yaumi Uhudin. Tu dia. Ni kalau nana-nana tengok. Dah itu. Awak tak cara macam yaumi Ahad, hari Ahad nak pegang dengan batu. Rakyat juruh lah hari Ahad nak pegang dengan batu. Baca tak kena. Tu rakyat tak berhati. Tu dia. Pada hari Uhud, nama bukit Uhud di Madinah, tempat perang tahun yang ketiga. Tu perang Uhud. Nabi pegang dengan batu. Tu masalah kata safe jugalah, kerana murad dengan safe ini bukan pedang yang maklum.
muradnya alatul jihad. Habis. Kalau gitu habis satu, mari nak cakap tentang ibarat musannaf. Fa fi kalamil musannifi majazum. Kalau gitu orang panggil majazum mursalun. Ni bahajak pada kita kena ngaji ilmu bayan tak sebut majak mursal. Majak isti'arah atau dalam ilmu bayan cara belah tu. Maka dalam kalam musannaf kita lagu ni bisayfihi dengan pedang sungguh kau. Dak murad pedang di sini alatul jihad. Kalau itu majak. Dia panggil majazum mursalun min itlaqil khassi wa iradatil ammi. Supaya dulu al khalqa min itlaqil am wa iradatil khass. Makhluk ni umum, masuk habis kaya batu, muradnya manusia ya. Mari sini dengan pedang yang maklum tu, muradnya alatul jihad, hatta ke batu pun masuk. Ni panggil cakap dengan khas, muradnya umum. Tu majaz. Fahuwa min babi umumil majaz, ayil majazil ammi syamil lil haqiqati wal majazi. Arti majaz yang umum, yang meratai, yang melengkapi hakikat, pedang sungguh, wal majazi, dan pada makna alatul jihad. Dia kata melengkapi hakikat dan melengkapi majaz. Wa qad kana halayat adalah lagi ikut sejarah sikit. Wa qad kana lahu, dan sungguhnya adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam suyufum mutaaddidatun, beberapa pedang yang banyak. Saya kata itu. Nak jumlah yang berbilang tu tak kecek lah tu. Beberapa pedang yang banyak. Noyak tu Nabi banyak pedang yang banyak bilah. Nabi punya pedang banyak bilah. Kita sini panggil bilah pedang tu deh. Kita panggil bilah. Pedang sebilah, dua bilah, tiga bilah. Kita sini panggil belah tu. Bagi Nabi ada beberapa pedang ya banyak bilah dia. Jadi jaranglah kecek banyak putung. Dah tak kecek pedang, mana pedang banyak putung. Tak kecek lah tu. Kalau kayu tu putunglah, potong kayu, putung kayu kita panggil. Kayu banyak putung. Kalau pedang tak kata pedang banyak putung, tak kata banyak bilah. Dua bilah, tiga bilah. Dia panggil balas tu lurah kita deh. Apa tu lurah tempat atas dia tak serupa tu. Kadang-kadang setengah tempat macam mana tu pulai balik kepada lurah tempat atas. Sininya nak sekat ni ya. Hak sekat ni tu umumlah. Beberapa pedang ya banyak, cukup. Tu sekat tu cukup. Apa yang banyak apa? Banyak bilah ke banyak putung ke? Tu dia. Minha, setengah daripadanya al-ma'surah. Nama pedang tu. Dia ada nama semua. Wa huwa hadha sifna awwalu sayfin. Dia mari dengan wahwa rajak ke maksurah tak apalah, nak ra'i khabar ataupun muradnya nama bagi saif. Muzakkar lah, iaitu awal pedang yang malakahu, yang telah punya ia akannya. Awal pedang hak mula-mula sekali, pedang hak sulung dia lah. Hak yang milik ia akannya. Li'annahu yamik, mana pedang tu li'annahu warithahu an abihi. Iaitu pedang ayah dia lagi. Pesaka. Li'annahu, kerana bahwasanya Nabi SAW warithahu, dapat pesaka ia akannya akan hazaz sif, hak nama maksurah ni, pedang ni daripada abihi, daripada bapak dia. Pedang ambil daripada ayah dia lagi, Abdullah. Pedang hak boleh pesaka daripada bapak dia. Ayah dia mati tu, kata setengah dia tu dikanu 2 bulan baru. Tak ada lahir lagi ke dia. Kata setengah dia lahir dah beberapa bulan. Abdullah mati. Tapi hak kau dah masyhur gak, dia berlaku hak tak 2 bulan mengandung. Pada baca walamma tamma min tulah. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah dah. Atas kau yang masyhur, tak kala dikandungkan Nabi 2 bulan sallallahu alaihi wasallam, bila Aminah mengandung 2 bulan, tuwfiya bil madinati abuhu, wafatlah, matilah bapaknya di Madinah, Abdullah. Tu dia. Umur baru dikandung 2 bulan, tak kenal bapak lah. Sebab tu Nabi ni yatim. Sebab tu kata alam yajidka yatiman, tidakkah mu Muhammad yatim?
Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidak kamu yatim Muhammad, maka kami Allah Ta'ala beri tempat kediaman, kamu boleh duduk dengan pak saudaramu. Kalau turut dia yatim nak duduk tak ada erah. Tu dia. Maka itulah. Jadi tak kala Abdullah mati, dia ada tinggal pedang, maka pedang tu boleh ke Nabi. Tu pedang hak pertama, hak sulung dia panggil. Awal. Wa minha, dan satu lagi setengah daripada suyuf. Al-Qadib, dia Qadib, nama Qadib. Baca bil qaf wad dad, Qadib. Wa minha, ada setengah daripadanya satu lagi suyuf dia Zulfaqar. Zulfiqar. Boleh dua. Baca dia bi fathil fa wa kasriha. Baca dengan apa dia, kasrah fa dan fathah fa. Fiqar, faqar. Ada makruf di kita Zulfaqar. Pada Zulfaqar. Tu pada Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, pada Zulfaqar. Hak kata cabai dua. Tu. Pada Zulfaqar. Zulfaqar. Wa minha, dan setengah daripadanya banyak lagi lah hak sebut nama tiga ni. Yang patut ada lain lagi, banyak lagi, banyak bilah lagi. Ghairu zalika. Hak ni turut pergi ke sejarah lah. Dalam kitab sirah dia sebut. Dalam kitab as-sirah dia sebutlah. Wa qad dafa'a. Wa qad dafa'a, dan sungguhnya telah beri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam li'ukkashata, akan Ukkashah. Dia beri kepada Ukkashah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ukkashah. Ni orang ni lah ketika dia nak meninggal dunia, dia buat main satu perkara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk dalam barisan perang, Nabi tanya siapa dia, yang apa nama ni, ada sakut hak dengan dia, silakan ambil jenayah di atas dunia. Dia ramai-ramai ni, dia ada tengah duk masuk baris, tak ada jawab apa nama ni, Ukasah ada tak betul. Nabi cocok dengan kata setengah kayu sugi. Cocok itu. Suruh baris betul je. Tu. Tak ada gapo. Paduk katakan Nabi, siapa-siapa ada lekat jenayah dengan dia, kata dia ada buat salah gapo tengok ada mu, minta selesai hari inilah, supaya tadi akhirat itu tak ada sakut. Nya Ukasah ni nyuak nakal. Saya ada. Saya ada terlekat Rasulullah yang saya ada. Gapo? Satu kali Rasulullah, sahabat lain kata, "Hoi, balas aku ni." Dia nak kita balas Rasulullah ni. Ada Rasulullah ada buat lekat dengan dia sikit, ada kis dengan dia. Dia nak balas. Rasulullah apa tak apa. Ada siapa je ada gapo supaya selesai hari ni. Sahabat lain, pelak dia ni. Nak ini balas aku ni, ganti aku. Tak boleh. Tak ada sakut dengan mu, sakut dengan Rasulullah. Kita rasa pelik dah itu nak balas tok guru ni. Itu kan. Oh, masya-Allah. Hari tu tok guru kata mo. Hari ni mo nak kata klik. Mo nak klik kapung dah. Terkejut habis orang lain, tapi dak murak dia tu dia tak tahu. Mana? Rasulullah socoh mo gitu. Ni kayu sugi. Tak ada apa itu klik. Hari tu tekah socoh mo tak ada akal baju. Tempat kena tu tak ada. Apa tu kena buka. Rasulullah buka baju tu, dia pergi Rasulullah, dia kucuk. Dia nak situ. Mana tak tahu, bergaduh dia mau ngamak nak hantar Rasulullah. Maknanya gitu. Gaya kucuk inilah sentuhan kulit dari kulit yang terakhir, dia kata. Sentuhan kulit dia dengan kulit Rasulullah yang terakhir. Mana kata dia tu, kalau mati pun dia pejam mata rapat, dia boleh sentuh kulit dia dengan kulit Rasulullah. Kotu dia nak. Kok lain tak ada gapo, kalau sekiranya ada kesalahan apa dia apa pergi mak ya noh ni. Tak ada apa. Lepas pada tu ya meninggal katanya. Ukashah radhiyallahu anhu. Qad dafa'a li Ukashah jazla hatab hinan kasara sayfuhu yaum badrin. Kayak nama pedang juga tu, jazla hatab. Ketika pecah pedangnya pada hari Badar. Pedang Ukashah. Patah pedang Ukashah.
Bila patah dah Rasulullah serah pihak tu. Asalnya kayu, patah kayu, hapak ni kayu kering, tapi kayu gitu ya. Lepas tu bila pedang dia pecah, waqala idrib bihi. Dan berkata ya idrib bihi. Mu pacung dengan ni. Ya tadi tu, idrib. Pukul dengannya. Pukul olehmu dengannya. Fa'ada fi yadihi, maka kembali ia pada tangannya saifan, jadi pedang sariman tawilan, yang panjang. Jadi pedang yang memutuh, yang tajam, lagi pula tawilan, yang panjang, lagi pula abyadha, lagi pula putih. Syadidal matni. Kita panggil dia sangat mata dia tajam lah. Matan kita panggil apa ni? Mata kita panggil. Kita panggil mata, bukan mata ni, mata pedang tajam. Apa mata pisau tu? Matan. Matan berkali hak tu dah kita panggil mata tu. Tu dia. Matan saif, mata pedang. Mata pisau. Asalnya matan sebenarnya. Matan pedang. Matan pisau. Tapi kalau kita buat anung jadi mata. Dia keliru dengan mata ni. Pedang ada mata. Dia tak tahu lu rasa daripada matanya. Jadi yang sangat tajam matanya. Mana kita? Yang sangat tajam matanya. Kita itu bahasa kita lah. Lalu faqatala bihi, maka peranglah ia Ukasyah dengannya. Itu dia. Habis. Tu nak ayat kata tak kala sebut berkecek dalam kalam musannaf kata bisayfihi, kecek pedang, maka syarah kita ni tarik tu. Habis. Lepas tu klik kepada mata semula. Qauluhu wa hadihi lil haqqi. Wallahu a'lam.